Mana dia? Ini. Okey. Jadi situasinya adalah macam ini adalah satu soalan SPM yang sangat-sangat lama dan dia pernah ulang hanya satu kali sahaja. Mungkin tahapnya sangat tinggi. Jadi ramai pelajar tak boleh jawab. Jadi soalan ini dalam 20 tahun mungkin jumpa satu kali ataupun 30 tahun jumpa satu kali. Kalau dikatakan kebat, memang soalan ini paling layak. Okey. Jadi situasi sekarang ialah macam ini. Pada asalnya dia boleh skalanya maksimum 10 miliampere. Dia boleh ukur arus sampai 10 miliampere pada asalnya, 10 miliampere. Tetapi sekarang saya nak ubah suai supaya dia menjadi 1 ammeter dengan skala penuh 5 ampere. Bermaksud skalanya saya boleh tukar menjadi ini. Skalanya semua sama, cuma dari segi nilainya saya ubah. 0 masih mewakili 0, 1 sekarang mewakili 1 ampere. 4 miliampere, kedudukan ini mewakili 2 ampere. Kedudukan ini 6 miliampere ini mewakili 3 ampere dan 8 miliampere mewakili 4 ampere dan 10 miliampere ditukar menjadi 5 ampere. Jadi rupa bentuknya 100% sama, tetapi cuma skalanya, nilainya semuanya telah diubah. Pada asalnya dia hanya boleh ukur daripada 0 sampai 10, tetapi saya nak ubah suai supaya dia boleh ukur dari 0 sampai 5. Nilai arus yang lebih besar iaitu ampere. Ya, pada asalnya nilai arus yang boleh diukur hanya tahap miliampere sahaja. Jadi apakah yang perlu dilakukan? Apakah pengubahsuaian yang patut dibuat? Itulah soalannya. Okey. Jadi cikgu ringkaskan soalan itu sekali lagi. Soalannya diberi contoh diberi. Alat ini mempunyai rintangan di dalamnya. Sebab semua alat ada rintangan. Ya, untuk tujuan menghadkan nilai arus semasa dia berfungsi. Jadi galvanometer ini pada asalnya kalau dia mempunyai skala penuh 10 miliampere, bermaksud dia membenarkan arus 10 miliampere. Okey, 10 miliampere mengalir melaluinya. Okey, dia membenarkan arus 10 miliampere. 10 miliampere bermaksud 1, 2, 3, 0.01 ampere. Jadi dia boleh membenarkan arus ini melaluinya. Dan di dalam galvanometer ini memang dia tidak diberi dalam soalan inilah, tapi sebenarnya ini sebahagian maklumatnya. Dia ada di dalamnya rintangan 2 ohm. Okey, di dalamnya ada rintangan 2 ohm. Okey, dia boleh membenarkan arus 0.01 ampere melaluinya. Sebab skala penuhnya ialah 5 miliampere. Tetapi sekarang kamu diberi situasi baru, iaitu situasi baru. Ini situasi asal. Okey. Situasi baru ya. Okay. Situasi baru sekarang ialah saya akan gunakan alat ini, tetapi di dalam litar itu ada arus yang sebesar 5 ampere. Kalau ada arus yang sebesar 5 ampere, pasti bila dia masuk, dia akan rosakkan alat ini. Okey, dia akan rosakkan alat ini. Jadi macam mana kita nak ubah suai alat itu supaya alat ini tak rosak walaupun arus adalah begitu besar? Ya, berapa kali ganda? 500 kali ganda. Pada asalnya dia hanya boleh membenarkan arus 0.01 ampere melaluinya. Tapi sekarang saya nak ubah suai supaya arus ini boleh melaluinya. Macam kamu kiralah satu titi yang kecil melintas longkang. Macam mana nak jadikan satu titi yang kecil itu dijadikan satu jalan raya yang besar supaya satu kereta boleh melaluinya. Itulah ideanya. Okey. Jadi ada dua pilihan. Adakah kita tambah perintang di dalamnya? Memang jawapannya ialah tambah perintang. Pelajar-pelajar. Tapi cuma kita ada dua pilihan. Kita nak tambah perintang secara selari ataupun sesiri. Itu sahaja.
pilihan kita sekarang. Tambah perintang tambahan itu secara selari atau sesiring. Okey? Jadi, untuk maklumat pelajar-pelajar, jawapannya ialah ini. Ini. Okey? Mengapa? Sebab kalau ada arus 5 ampere yang akan masuk ke dalam alat tersebut, tetapi kita tahu bahawa kebolehan asal alat tersebut cuma dia boleh benarkan 10 miliampere sahaja melaluinya, iaitu 0.01 ampere. Maka apa yang kita buat ialah ini ialah kebolehannya yang asal. Dia membenarkan arus ini sahaja melaluinya, iaitu 0.01 ampere sahaja. Jadi kalau ada arus 5 ampere, dia memang tak boleh melalui alat itu. Tapi kita boleh buat, apa yang kita boleh buat ialah kita sediakan satu laluan tambahan. Laluan tambahan supaya arus yang berlebihan itu melalui sini. Jadi berapakah nilai arus tambahan? Iaitu 5 tolak ini ialah 4.99 ampere. Jadi oleh sebab kebolehan dia menampung arus yang asal ialah 0.01 ampere sahaja. Tetapi sekarang kita nak gunakan alat ini supaya membenarkan arus 5 ampere. Jadi kita mesti sediakan satu lencongan, satu laluan tambahan bagi arus yang baki itu, iaitu 4.99 ampere. Okey? Jadi seterusnya, arus itu 4.99 ampere melalui perintang ini, arus 0.01 melalui perintang ini, dan bila mereka bercantum di sini, maka jumlah arus sekali lagi ialah 5 ampere. Seolah-olah telah berjaya melalui alat ini. Dan memang alat ini akan berfungsi seperti biasalah, seperti ini sekarang. Sekarang dia sudah boleh berfungsi seperti ini. Sebab arus 5 ampere sudah berjaya melalui alat tersebut. Jadi, ada pesongan di sini jarumnya menunjukkan bacaan. Okey, ada. Ya, sebab kita dapati bahawa arus akan melalui bahagian ini dan bahagian ini. Okey, dibahagikanlah mengikut rintangannya. Jadi itulah konsepnya. Jadi jawapan kita yang pertama ialah untuk mengubah suai. Jawapan pertama, aspek yang pertama, peringkat pertama ialah terangkan bagaimana ubah suai kan. Yang pertama, rintangan. Yang kedua, sambungan selari. Okey. Yang pertama, mesti tambah rintangan. Yang kedua, mesti sambungan selari. Okey. Kemudian yang ketiga pula, apa dia? Yang ketiga ialah nilai rintangan ini. Adakah nilai rintangan tambahan ini, nilai rintangan bagi perintang ini, nilai rintangan ini mesti besar atau kecil? Mesti besar atau kecil. Okey. Jadi, di sini kita patut hitunglah. Kita ada rintangan di sini, 2 ohm, arus di sini. Okey, apa yang kita buat sekarang ialah, kita akan keluarkan maklumat di sini. Asalnya ada rintangan 2 ohm. Ini adalah rintangan yang asal. Rintangan yang asal. Dan pada asalnya, dia membenarkan arus yang melaluinya, arus ialah 0.01 ampere. Ini adalah yang asal. Jadi, berdasarkan dua maklumat ini, 2 ohm dengan 0.01 ampere ini, kita boleh hitung beza keupayaan V di sebelah sini. V di sebelah sini. Jadi, nilai V ialah, mengikut rumus, V sama dengan IR, atau V sama dengan I 0.01 darab dengan R. Maka V sama dengan 0.02 volt. Okey? Ini ialah 0.02 volt ialah antara titik ini dengan titik ini. Merentasi perintang ini. 0.02 volt di sini. Tetapi, kita juga tahu bahawa ini ialah sambungan selari. Sambungan selari V mesti sama. V di atas
dengan V di bawah mesti sama. Ya, V di atas 0.02, maka V di bawah pun sama. Jadi, kita ada satu lagi set maklumat. Ini ialah set maklumat yang pertama untuk perintang yang asal bagi galvanometer itu. Perintang yang asal sini atas. Sekarang kita nak lihat yang bawah pula. Jadi, yang bawah pula, kita mula sekali lagi. Okey. Kita mula dengan V. Kita sudah ada nilai V sekarang. Kita sudah ada nilai V. Sebab V yang atas dengan V di bawah mesti sama. Dan kita juga telah tahu bahawa kalau kita nak menampung jumlah arus 5 ampere, di sini hanya boleh masuk 0.01 ampere, yang baki mesti turun ke bawah, iaitu 4.99. Jadi arus yang mungkin akan sampai maksimum ialah 4.99 ampere. Jadi daripada sini, sekali lagi kita gunakan V sama dengan IR, maka kita dapati V ialah 0.02 sama dengan I 4.99 darab dengan R. Jadi di sini kita kena hitung R. Kita kena hitung R. Jadi berapakah nilai R? R sama dengan berapa? Pelajar-pelajar? 0.02 dibahagi dengan 4.99. 0.02 dibahagi dengan 4.99. 4.99. Jadi berapakah hasilnya? Sorry, salah. Okey. 0.02 dibahagi dengan 4.99. Jadi ini adalah apa? 4.008 darab 10 kuasa negatif 3. Negatif 3. Jadi jawapan saya ialah 4.008 darab 10 kuasa negatif 3. Itu. Okey? Betul jawapan kita? Pelajar-pelajar, betul kan? Jadi cuba lihat, rintangannya adalah, nilai rintangan adalah sangat kecil. Jadi 3 aspek. Yang pertama, perintang. Yang kedua, sambungan mesti selari. Yang ketiga, nilai rintangan mesti sangat kecil. Okey? Baik, itu adalah perbincangan kita untuk hari ini, soalan-soalan SPM.